jalannya bukan selain daripada pencipta. Pasti kekecewaan yang akan dirasa bila bersandar pada makhluknya. Jika terpisah rasa kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan bincangkan masalah kepimpinan. Babu ma jaa fil imam. Bab yang telah datang untuk menjelaskan hadis mengenai hukum syarak atas pemerintah bagi sekalian manusia, yang bincangkan bagaimana menjadi seorang pemimpin negara. Ketahuilah kiranya saudaraku, siapa menjadi pemerintah am atas sekalian manusia, hendaklah perintah dengan adil menurut sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Maka raja besar dan sultan wajib atasnya memelihara rakyatnya, memberi perintah suruh, pelihara apa dia hukum Allah dan Rasulullah, dan memberi perintah menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah. Jangan memberi mereka itu merosakkan agama atau mendatangkan apa-apa jalan yang merosakkan agama dengan jalan, dan jangan memberi mereka itu memperkecil-kecilkan hukum syarak atau mensesiakan haknya. Dan perintah rakyat itu menjaga siapa berlindung diri pada mereka itu, dan beri perintah hendaklah memerangi seteru muslimin. Maka tidak boleh sekali-kali pemerintah rakyat melainkan dengan barang yang diizin oleh Allah, dan maulah pemerintah itu tidak lain daripada menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi perenggan yang pertama ini menjelaskan kepada kita tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, mesti melaksanakan keadilan. Keadilan dalam arti kata yang sebenar-benarnya menurut takrif Islam. Ya, adil menurut takrif Islam, bukan takrif yang diterjemahkan oleh orang Melayu, iaitu tidak berat sebelah, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Itu terjemahan Kamus Dewan Bahasa. Adil dalam bahasa Melayu. Adil dalam Islam ialah wad'u syai'i fi mahalli, letakkan suatu pada tempatnya. Itulah adil yang diiktiraf oleh Islam. Kalau dikatakan songkok, adilnya letak di kepala, adil. Letak di lutut, tidak adil. Kan kadang-kadang tak songkok lutut, kadang-kadang tidak adil tu. Sian songkok tu, bukan tempat dia. Itu maknanya. Jadi adil dalam Islam ialah meletakkan sesuatu pada tempat. Dan dia kata hendaklah ia melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahyul munkar.
pemimpin mesti melaksanakan amar ma'ruf dan nahyul munkar, dan jangan ia memperkecilkan hukum syarak, jangan ia meremehkan hukum syarak. Mesti seimbang. Amar ma'ruf ada, nahyul munkar pun ada. Jangan amar ma'ruf saja ada, nahyul munkar tak ada. Maka pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawab. Perlu diingat bahawa di padang mahsyar, pemimpin yang pertama merupakan orang yang paling berat disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang pertama merupakan orang yang paling susah yang akan disoal oleh Allah di padang mahsyar. Yang kedua, ulama juga akan disoal oleh Allah apa yang telah mereka laksanakan, mereka jalankan tanggungjawab sebagai seorang ulama. Dua-dua akan disoal oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia kata, hendaklah kita melaksanakan hak-hak Islam. Hukukul Islam mesti jalankan. Dan seterusnya dia kata, pemimpin sebuah negara hendaklah melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting. Itu sebabnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, berhari-harian dia menangis kerana tak hendak menjadi pemimpin nombor satu itu. Orang desak, dia tak nak. Akhirnya dia terima juga. Dan waktu ia memimpin, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Walaupun 2 tahun memerintah, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Beberapa hari orang jalan mencari orang menerima zakat, tak dapat. Jumpa seorang, awak boleh terima tak zakat saya? Tanya orang tengah jalan. Kata orang tu, saya pun cari orang. Saya pun cari orang nak terima zakat saya, tak ada orang. Begitu hebat. Dia meninggal awal. Sebab Umar bin Abdul Aziz terlalu takut menjadi pemimpin. Satu ketika waktu ia membagi-bagikan tamar atau anggur atau apple begitu, anak dia, mungkin tamar, anak dia ambil sebiji, dia rampasnya balik, dia ambil balik daripada mulut anaknya itu, kerana ia takut sebiji tamar itu boleh menyebabkan tersembam dalam api neraka. Tamar itu sebiji hak rakyat. Hak rakyat. Suatu ketika apabila ia memasang lilin di rumah di pejabat untuk pentadbiran, untuk kerja jabatan, tiba-tiba anaknya datang, duduk depan. Dia tanya anaknya, kau datang ni urusan resmi ke, urusan negara ke, urusan sendiri? Urusan sendiri ayah. Oh sendiri. Dia padam lampu. Pasal ayah, ini pelita kerajaan. Kau datang ini adalah untuk tujuan peribadi, tidak boleh menggunakan harta negara untuk tujuan peribadi. Terlalu takut Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan kepimpinan dalam sebuah negara. Nak laksanakan keadilan itu. Sebabnya Nabi Allah Daud alaihissalam bercakap dengan Luqman Al-Hakim, wahai Luqman, kata Nabi Allah Daud, engkau Allah nak lantik jadi pemimpin, kau tak nak. Aku Allah lantik jadi pemimpin, aku terima. Susah aku dia. Nabi Daud kata, susah aku di padang mahsyar, akan disoal oleh Allah setakat manakah aku telah laksanakan kepimpinan sebuah negara itu. Nabi Daud pun takut. Walaupun dia dah jamin masuk surga, dia pun bimbang juga menjadi pemimpin. Nah, begitulah susahnya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negara. Hadis ini selalu kita dengar. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu bertanggungjawab dan akan disoal tentang tanggungjawabnya itu. Maknanya tiap-tiap kita akan soal. Jadi di sini dia kata, kalau ikut syariat, nah selesai masalah.